إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini seperti yang kita rancangkan. Allah mengizinkan kita untuk kita meneruskan pembelajaran kita untuk kita menjejaki 25 Rasul, 25 Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. InsyaAllah malam ni merupakan episod yang ke-6 ataupun ia merupakan episod terakhir kita menceritakan kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Jadi episod terakhir pada malam ini kita akan memberikan tumpuan kepada dua ibrah. Ada dua pengajaran, dua teladan yang kita boleh ambil sebagai panduan dalam hidup kita yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang ingin mendapatkan nota penuh daripada episod pertama sampai episod yang ke-6, telah pun dibuatkan hebahan kepada tuan-tuan dan puan. Kalau siapa yang berada dalam aplikasi Zoom, boleh tengok dekat ruangan meeting chat. Tengok dekat ruangan chat tu. Dan siapa yang berada di FB page Malaysian Tadabbur Academy, so boleh tengok di ruangan komen saya baru share dekat situ, so boleh ambil. Jadi kita teruskan perbincangan kita pada malam ini. Izinkan saya memaparkan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita akan pelajari pada malam ini. Ini adalah episod yang ke-6. Baik. Ibrah pertama ataupun ibrah ni dia adalah istilah bagi pengajaran lah, teladan. Apa teladan yang boleh kita ambil? Okey, yang pertama ada kaitkan dengan kita kena kerja. Kita kena berusaha untuk mendapatkan rezeki. Okey, ibrah ini kita kaitkan dengan bagaimana Nabi SAW pernah memuji seseorang yang sangat baik jika dia makan daripada hasil usaha tangannya sendiri. Begitu juga Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam pun dia mendapatkan sesuap makanan adalah dengan usaha tangannya. Dan kita tahu Nabi Allah Daud salah satu sumber rezekinya adalah dengan membuat baju perang, baju-baju daripada besi. Jadi kalau Rasul kan seperti Nabi Allah Daud ini pun ia bekerja, maka seharusnya kita juga perlu bekerja untuk mendapatkan rezeki. Jadi ini adalah teladan yang pertama. Okey. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah mengatakan memang perlu berusaha. Ayat yang masyhur adalah surah Al-Mulk ayat yang ke-15 muka surat 563.
Okey, ayat ini Allah memberitahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Allah mengatakan dialah yang telah menjadikan bumi ini mudah digunakan untuk kamu. Kamu boleh hidup di atas bumi, kamu boleh menginap di atas bumi, kamu boleh ke mana-mana di atas bumi ini. Kemudian Allah kata, famshu fi manakibiha. Allah kata, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya. Lepas tu Allah kata apa lagi? Wa kulu min rizqihi, dan makanlah daripada rezekinya. Okey, cuba perhatikan ayat 15 ini. Sebelum Allah menyebut tentang makanlah daripada rezeki yang ada di bumi itu, kita jumpa maklumat apa sebelum itu? Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Allah kata berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya. Berjalan di sini jika diaplikasi dengan mencari rezeki, maka ia boleh membawa maksud kepada apa? Berusaha, bekerja, berniagalah, bermusafirlah. Kerana rezeki Allah ini dia ada di mana-mana. Dan kalau bukan rezeki itu di negara sendiri, mungkin di tempat lain adanya rezeki. Tapi Allah kata apa? Berjalanlah. Maknanya kena bergerak, kena berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian ayat yang berikutnya adalah surah Al-Ankabut, ayat nombor 17, surah ke-29, muka surat 398. Allah mengatakan, fabtaghu 'indallahi rizqa. Okey. Ayat ini Allah mengatakan fabtaghu, carilah rezeki itu di sisi Allah. Nak ada perkataan ar-rizq, ar-rizq. InsyaAllah saya sedang menyusun modul baru untuk kita belajar tadabbur ayat mengikut tema-tema. InsyaAllah saya sedang susunkan dia punya senarainya. Lepas ni kita akan belajar tema rezeki dalam Quran. Tema apa? So kita akan belajar sabar dalam Quran, syukur dalam Quran. So kita akan belajar bentuk bertema. Cuma tengah menyusun waktunya. Jadi dalam ayat ini, sebelum kita jumpa perkataan rizqa, Allah sebut apa dulu sebelum tu? Fabtaghu. Maksudnya carilah. Nah, ini menunjukkan bahawasanya teladan kepada kita, panduan kepada kita, so nak dapat rezeki di sisi Allah, maka perlulah fabtaghu. Maka kenalah cari. Macam itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okey. Kalau kita mencari rezeki, usaha untuk dapatkan sesuap nasi, mencari nafkah, bekerja, maka ada 3 kelebihan ataupun ada 3 keutamaan orang yang dia berusaha sedaya upaya dia untuk dia memenuhi keperluan hidupnya. Nombor 1, ia dikira sebagai satu ibadah. Maknanya ibadah ini bukan hanya merujuk kepada salat semata-mata, bukan hanya pada puasa semata-mata. Walaupun kita tahu Nabi Allah Daud manusia yang paling bagus puasa sunatnya, manusia yang paling bagus salat malamnya. Tetapi bekerja itu juga adalah satu ibadah. Bahkan itulah antara ibadah yang lama yang kita buat, betul tak? Sebab kalau kita kerja, ada yang kerja 6 jam, 7 jam, 8 jam. Kita beribadah dengan mencari rezeki Allah. Okey. Yang kedua, ia diumpamakan seperti orang yang keluar berperang di jalan Allah. Dia seperti berjihad. Dan yang ketiga, orang yang keluar bekerja ini, mencari rezekinya, maka ia seperti orang yang mengeluarkan sedekah. Okey, ketiga-tiga maklumat ini saya akan sebutkan dalil-dalil sokongan bagi ketiga-tiga maklumat ini. Maknanya dalil yang pertama, kesemua itu adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita menghayati hadis ini. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بهذمة الحطب على ظهره. Seandainya salah seorang dari kamu mengambil tali, lalu dia pergi dengan tali-tali itu naik ke gunung. Untuk apa naik ke gunung? Kalau zaman dulu mereka naik ke gunung nak mencari kayu api. Dia bawalah tali-tali itu. Kenapa dengan tali itu? Kerana tali itu nanti nak diikat dia, nak diguna untuk angkut kayu itu. Fayabi'aha fayakuffallahu biha waj'ahu. Okey. Kemudian dengan tali-tali itu dia pikul. Dapatlah cari seikat kayu, dia pikul di bahunya, lalu dia pun jual. Okey, dia jual, dapatlah rezeki, dapatlah wang pembelanjaan. Nabi kata dia sanggup buat kerja macam tu, payah naik bukit lah, cari kayu api lah. Orang nak kata apa, katalah kan. Jadi janji dia cari rezeki sendiri, usaha sendiri, dijual, sehingga dengan itu Allah menjaga wajahnya. Maknanya Nabi kata, kerana dia usaha macam itulah Allah Ta'ala jaga wajahnya daripada termasuk orang yang suka meminta-minta. Sihat tubuh badan, tapi dia terpaksa jual muka dia. Kan, punya nak minta tolong tuan, saya nak makan, saya nak sekian. Sedangkan dia mampu untuk bekerja. Okey, Nabi kata apa? Orang yang macam ni, kedudukan dia bagaimana? Nabi SAW menyebutkan bahawasanya, khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw manahu. Maka kerja yang macam tu lebih baik daripada dia pergi meminta-minta kepada manusia, sama ada yang dipinta itu manusia bagi atau manusia tolak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya Nabi kata, daripada pergi meminta-minta kan, jual muka kita, mana taruh air muka kita kan, minta-minta. Ada orang diminta dapat, ada orang diminta tak dapat. Nabi kata kalau dia ada kerja, dapatkan duit itu, sekalipun terpaksa naik ke gunung ganang, terpaksa pergi tempat yang jauh, pikul kayu api, dia jual dapat duit, itu lebih afdal. Maka ia menjadi satu ibadah. Kan, buat apa nak malu? Rasul, Nabi Allah Daud, raja lagi. Betul tak? Sepatutnya duduk di istana lah goyang kaki. Tetapi contoh teladan kepada kita, ia tetap bekerja menempa besi-besi untuk dijadikan sebagai baju perang, sehingga dia ayam baju-baju tu, seperti mana telah kita pelajari sebelum ini. Dan kalau kita terpaksa bertukanglah. Orang nak cakap apa kat kita kan? Orang kata, belajar je tinggi-tinggi, tapi bertukang. Tak apa. Itu jadi satu ibadah. Dan sekarang ni memang susah nak dapat kerja, payah. Kan, daripada kita menganggur, minta-minta ke orang, tak apalah. Kalau perlu berpanas. Kalau perlu kita turun di tempat-tempat, nak perlu ke ladang, pergilah ke ladang. Tak apa. Itu lebih baik, kata Nabi SAW. Apa kita nak malu? Sedangkan Rasul Nabi Daud pun tidak malu untuk dia membuat baju besi. Kemudian hadis yang kedua, hadis ini yang menunjuk kepada jihad, yang merujuk kepada jihad lah. Okey, Nabi SAW bersabda, in kana yas'a ala waladihi sigaran, apabila dia keluar dari rumahnya mengusahakan kerja untuk anak-anaknya yang masih kecil. Maksudnya kalau ada orang, dia keluar rumahnya nak cari duit, nak bagi minum anak dia masih kecil, susu anak dia, makanan anak dia, Nabi kata, fahuwa fi sabilillah, dia berada di atas jalan Allah. Jalan Allah ni seperti berjihad dia. Nabi SAW menyebut lagi, wa in kana kharajan yas'a ala abawaihi shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau ada orang keluar pula mengusahakan untuk kedua orang tuanya yang telah lanjut usia. Ada orang ni, dia terpaksa keluar bekerja untuk memberi nafkah kepada ibu dan bapanya yang sudah tua, memerlukan sumbangan dari anak-anaknya. Maka kalau ada anak-anaknya yang buat macam tu, maka dia berada di atas jalan Allah. Dia berada seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nabi SAW menyebutkan lagi, apabila dia keluar untuk mengusahakan
untuk dirinya sendiri, supaya orang tak kata dia malas, dia nak jaga air muka dia daripada minta-minta, maka dia pun, kata Nabi, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Hatta kalau dia tak ada apa-apa pun, dia tak ada komitmen dari sudut mak ayah, dia tak ada komitmen dari sudut anak-anak dia, tetapi diri dia sendiri perlu ada nafkah. Okay, ia seperti orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang ia nak dapat kelebihan seperti orang yang berjihad fi sabilillah, tapi ia dikaitkan dengan mencari rezeki. Okey, yang ketiga yang kita sebut dari sedekah kan. Sabda Nabi SAW, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Harta yang dikeluarkan sebagai bentuk makanan untuk dirimu, dia dinilai seperti engkau bersedekah. Wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah. Begitu juga makanan yang engkau berikan kepada anakmu itu juga dipanggil sedekah. Begitu juga makanan yang engkau berikan kepada isterimu pun disebut sebagai perbuatan seperti bersedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Macam itu juga engkau berikan makanan kepada pembantumu, itu juga termasuk di dalam sedekah. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Okay. Moga-moga dengan hadis-hadis yang kita bacakan ini memberikan motivasi kepada kita dan juga kepada sesiapa pun supaya janganlah tak berusaha. Okey, cuba sedaya upaya dapatkan makan daripada usaha sendiri. Jangan kita mengharapkan bantuan dari orang lain. Hanya mengharapkan orang memberikan sumbangan kepada kita. Sedangkan kita mampu untuk berjalan, kita mampu untuk berdiri. Jadi tirulah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Okey, ringkas saja, saya tak perlu cerita panjang sebab kebanyakan kita dah tahu dah teladan itu. Okey, kita masuk teladan nombor 2, ibrah yang kedua, pengajaran yang kedua, iaitu bertasbih pada waktu pagi dan petang. Kita tahu sebelum ini Nabi Allah Daud dia bertasbih pada waktu pagi, diikuti oleh burung-burung dan juga gunung ganang. Dia bertasbih pada waktu petang, diikuti oleh burung-burung dan juga gunung ganang. Jadi adakah kita ini pun dituntut macam Nabi Allah Daud untuk bertasbih pagi dan petang? Jawapannya iya. Memang dituntut kita meniru Nabi Allah Daud yang suka dia bertasbih. Okey, mensucikan Allah daripada segala sifat kurang, sifat lemah, sifat tak layak bagi Allah. Ada Allah sebut dalam Al-Quran. Ada 2 tempat. Okey, yang pertama kita boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab, surah nombor 33 ayat 42, muka surat 423. Allah kata apa? Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian kepadanya bukratan, pada waktu pagi, wa asila, pada waktu petang. Ayat ni dia bukan cerita pasal Nabi Daud, tapi ayat surah Al-Ahzab ni Allah tujukan kepada kita. Allah minta apa? Wasabbihuhu. Allah kata bertasbihlah kamu semua, kata Allah kepadanya pagi dan petang. Jadi kita bertasbih tak pagi, bertasbih tak waktu petang. Okey. Dalam surah yang kedua, dalam surah Luqman ya, surah yang ke-30, dalam surah Ar-Rum, maksud saya, surah Ar-Rum ayat nombor 30, ayat 17, muka surat 406, Allah mengulang sekali lagi. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah. Nampak perkataan subhanallah tu? Jelas kat situ. Fa subhanallah. Maka bertasbihlah kepada Allah. Bila? Hina, semasa kamu, ketika kamu, tumsuna, berada pada waktu malam, berada pada waktu petang. Wa hina tusbihun, dan ketika kamu berada pada waktu subuh.
iaitu waktu pagi. Ada arahan dari Allah Azza wa Jalla. Justru itu, kita banyakkanlah bertasbih kepada Allah sepanjang masa. Sekurang-kurangnya pagi ada tasbih, petang ada tasbih. Okey, macam mana nak bertasbih? Okey, saya kongsikan malam ini, mungkin tuan-tuan dah pernah mengikuti bentuk-bentuk tasbih yang saya akan paparkan, anggap dia sebagai pembukuan. Okey. Kalau kita nak bertasbih, kita boleh ungkapkan tasbih yang perkataan kalimah yang paling pendek sekali adalah subhanallah. 2 patah perkataan saja. Subhanallah, Maha Suci Allah. Aduh, Allah, subhanallah. Okey. Yang subhanallah ini kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengajak kita ucap berapa banyak. Okey, ada sahabat bernama uh, saya tak tertinggal nak masukkan nama perawi hadis ni, yang mana kata para sahabat, kami pernah duduk dekat dengan Nabi SAW, berada dengan Nabi SAW. Lalu dalam ramai-ramai kami itu ada seorang lelaki bertanya, Nabi ada seorang lelaki bertanya, maafkan saya. Nabi SAW bertanya, sebab kita baca hadis tu, Nabi kata, ayajizu, betul Nabi bertanya. Nabi bertanya kepada ramai-ramai sahabat tadi, Nabi tanya, apakah salah seorang daripada kamu tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Nabi kata, siapa yang boleh buat? Siapa yang boleh dapat 1000 kebaikan ni? Setiap hari dapat 1000, setiap hari dapat 1000. Lalu salah seorang daripada sahabat bertanya, dia bertanya apa? Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin? Para sahabat ni kalau sebut bab pahala dan sebut bab ganjaran kebaikan, mereka laju je. Kan? So mereka tanya, macam mana kami boleh dapatkan 1000 kebaikan tu? Banyak 1000 kebaikan tu. Macam mana nak buat? Apa jawapan Nabi SAW? Yusabbihu mi'ata tasbihatin. Nabi kata, bertasbihlah 100 kali. Fayuktabu lahu alfa hasanatin. Maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan, atau yuhattu anhu alfa khati'atin. Allah menghapuskan darinya 1000 kesalahan. Yang ini. Jadi kalau kita bertasbih subhanallah, 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 subhanallah 100 kali pagi contoh, maka Allah akan memberikan di antara 2 kebaikan. Sama ada Allah akan catat dia 1000 kebaikan, Allah hapuskan dosa, atau Allah hapuskan dosanya 1000 kesalahan. Tasbih pula waktu petang, subhanallah, subhanallah pun dapat yang sama. Tapi kalau dia bertasbih 100 pagi, 100 petang, dia akan dapat 2000 kebaikan atau 2000 kesalahan yang akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia mempunyai dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Muslim. Okey. Yang berikutnya, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, ini yang perincian dia lah. Okey. Tadi hadis itu rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka saya tak tekan klik tadi. Sahabat tu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang cerita kepada kita tentang hadis ini. Okey, yang kedua, kalau kita nak bertasbih panjang sikit lagi, kita tasbih tapi ada puji-pujian. Dia bukan sekadar subhanallah saja, tapi dia ada subhanallahi wa bihamdi. Dia ada 3 patah perkataan lah. Subhanallahi wa bihamdi. 3. Okey. Yang bacaan subhanallah bihamdi ini, sabda Nabi SAW, Nabi beritahu kepada para sahabat, hampa semua ni suka tak kalau aku bagi tahu kepada kamu ada satu kalimah, Allah cinta sangat kalimah tu. Allah cinta satu kalimah tu. Yang paling Allah cintai, bihabbil kalam. Lepas tu Nabi jawab, inna ahabbal kalami ilallah. Sesungguhnya kalimah yang paling dicintai oleh Allah ialah kamu buat apa? Kamu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan segala pujian bagi Allah. Hadis riwayat Muslim.
So kita boleh perbanyakkanlah pagi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Petang subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Kita telah buat sesuatu, kita telah mengucapkan kalimah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Okay. Kita tengok dalam kelebihan yang lain, kalau siapa juga yang dia mengulangi menyebut subhanallah bihamdihi, bukan sekadar kalimah yang Allah paling cinta, kata Nabi SAW, akan ditanam untuknya sebuah pohon kurma di dalam syurga. Sekali disebut subhanallah bihamdihi, satu pohon kurma ditanam. Kedua kali disebut subhanallah bihamdihi, ada dua pokok kurma ditanam oleh Allah di dalam syurga. So kalau kita ulang 100 kali pagi, ada berapa pokok Allah tanam? 100 pokok. Begitulah sebaliknya. Hadis ini sahih, riwayat Tirmizi. Okey, yang berikutnya ada satu lagi kelebihan yang lain. Kelebihan yang lain adalah sabda Nabi SAW, sesiapa yang bertasbih ketika pagi, ketika waktu petang, hina yusbihu wa hina tumsihu, dia baca subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali, tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal yang lebih utama daripada ucapan subhanallah bihamdihi itu sebanyak 100 kali. Maknanya Nabi nak kata nanti di akhirat akan ramai manusia yang dibawa amal yang utama adalah terdiri dari orang yang selalu bertasbih pagi dan petang, mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Semoga-moga kita dapat mengamalkan bacaan tasbih paling sikit satulah. Tapi nak dapat kelebihan-kelebihan itu ikut macam Nabi. Kalau Nabi kata 100, 100. Itu yang sebaik-baiknya lah. Okey, kemudian kelebihan yang lain, ada banyak kelebihan dia. Kalau dipuji Allah subhanahu bihamdihi 100 kali, maka akan digugurkan kesalahannya walaupun misla zabadil bahr, sebanyak buih di lautan. Kalau dosa dia ni banyak, dosa-dosa kecil dia, umpama buih-buih yang ada di lautan, kalau dia sebut subhanallah bihamdihi 100 kali, Allah akan hapuskan. Baik, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, kita masuk jenis tasbih yang ketiga pula. Ni makin lama makin panjang tasbih dia. Okay. Tasbih yang ketiga ni dia gabungkan dengan pengagungan kepada Allah. Okay. Contohnya apa? Yang ni. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni ada berapa patokan? Ada 6. Kalau tadi subhanallah bihamdihi saja, yang ditambah lagi subhanallahil azim. So diulang-ulang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Okey. Kalimah tasbih ini kita sedia maklum, tapi kita ulang lagi. Nabi SAW bersabda ada 2 kalimah yang ringan, mudah je nak sebut. Ringan diucapkan, sebetulnya mudah je nak sebut. Tetapi kelebihan dia, kalau timbang nanti di hari akhirat, dia boleh memberatkan pahala dan amat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Allah suka sangat, Allah cinta sangat orang ni. Kita nak bagaimana Allah cinta kat Nabi Daud, begitulah Allah mencintai kita. Kalau kita tak dapat sama seperti Nabi Daud, sekurang-kurangnya kita dapat sikit macam Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okay. Maka apa 2 kalimah tu? Apa 2 kalimah tu? Maksudnya dua rangkap lah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan, kita panjangkan lagi baca tasbih. Iaitu tasbih Juwairiyah. Ini adalah bentuk tasbih yang keempat. Okey, yang keempat. Tasbih Juwairiyah ni saya yakin tuan-tuan dan puan tahu kisah salah seorang isteri Nabi namanya Juwairiyah. Juwairiyah ni, kenapa kita panggil dia tasbih Juwairiyah? Kerana Nabi ajar dekat Juwairiyah radhiyallahu anha. Okey. Cerita dia semua orang dah tahu, tapi saya ulang kembali. Berkata Juwairiyah radhiyallahu anha, dia kata, waktu Nabi nak keluar waktu subuh, nak solat fardu subuh tu,
Juwairiyah dia dah duduk awal-awal di mana? Di tikar sembahyang dia itulah. Duduk tunggu nak timba waktu subuh tu. Okey. Maka kalau dalam rumah orang perempuan, dalam rumah kalau dibuat tempat khas salat dipanggil macam masjid lah. Lepas tu dalam hadis tu dia kata Juwairiyah, sesungguhnya Nabi SAW keluar dari rumahnya di waktu pagi ketika solat subuh. Waktu nak keluar tu, dia berada dalam masjidnya. Dalam masjidnya maksudnya dalam mana? Dalam rumahnya itulah. Kemudian Rasulullah kembali kepada rumahnya setelah waktu masuki waktu duha. Maksudnya, lepas subuh, wirid, kan, sampai terbit matahari, masuk waktu duha, Nabi balik semula ke rumah Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka apabila Nabi masuk, Nabi tanya dekat dia. Nabi tengok macam, lamanya dia duduk dekat tikar tempat solat dia tu. Kan mula-mula dekat waktu subuh tadi, sampai waktu duha, seolah-olahnya kita boleh kata dalam, ambillah kita kata dalam tempoh berapa jam, 2 jam, 3 jam macam tu kan. Nabi tanya pada Juwairiyah kata apa? Ya, aku memang kat sini lagi sejak kau keluar ke masjid solat subuh tadi. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Juwairiyah satu tasbih. Nabi kata apa? Nabi kata, masa aku keluar pergi masjid tadi tu, Nabi kata, uh, maksudnya Nabi nak ajar kepada Juwairiyah ni, ada 4 kalimah. Tapi kalau diulang 3 kali, apa kelebihan dia? Nabi nak kata, andai kata kalimah-kalimah itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan selama sehari, nescaya kalimah tersebut dapat mengimbangi beratnya. Bayangkan, ada 4 kalimah. 4 kalimah je, ulang 3 kali. Berapa minit? Agak-agak. Berapa saat je? Tak sampai 5 minit pun. Tak sampai 3 minit pun. Ada 4 kalimah ni, dibaca 3 kali. Nabi kata, kalau lawan dengan zikir kau baca 1 hari pun, Nabi kata, dia boleh lawan berat dia. Apa dia? Nabi pun sebutlah. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Ini rangkap pertama. Wa ridha nafsihi. Rangkap kedua. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatih. Ini rangkap tu. Jadi kalau nak paling sempurna zikir ni, tengok yang bentuk yang kedua dan bentuk ketiga. Tengok bentuk kedua ulangnya macam ni. Di riwayat Muslim, Nabi kata apa? Bacaan ni macam ni. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arshihi, subhanallahi midada kalimati. Ada 4 rangkap. Ada 4 kalimah kan? Yang pertama dekat mana? Yang dekat sini. Yang kedua kat mana? Dekat sini. Yang ketiga dekat mana? Dekat sini. Yang keempat dekat mana? Dekat sini. Itu dia panggil 4 kalimah. Itu dia panggil 4 kalimah. Berapa kali ulang? 3 kali. So boleh baca kaedah macam ni lah. Okey. Dapat? Okey. Boleh baca kaedah seperti ini jugalah. Okey. So cara lain kalau nak baca, ada teknik lain cara nak baca dia. Yang macam ni. Okey ya, bacaan dia bentuk macam ni. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi. Dia ulang 3 kali lah. Sekali jalan. Satu kalimah tu, satu ungkapan tu diulang 3 kali lah. Lepas tu, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi ridha nafsihi. Okey, itu ungkapan yang kedua. Ungkapan yang ketiga, subhanallahi zinata arshihi, subhanallahi zinata arshihi, subhanallahi zinata arshihi. Lepas tu, ungkapan keempat apa? Kalimah keempat, subhanallahi midada kalimati,
Subhanallahi midada kalimatih. Ini pun boleh baca. Dia adalah hadis riwayat Al-Imamu Tirmizi. Nak baca cara ketiga ni pun boleh. Nak baca cara bentuk kedua ni pun boleh. Tapi kedua ni ulang 3 kali lah. Ataupun nak baca bentuk yang pertama. Subhanallah bihamdihi adala qalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatih. Okey, moga-moga kita dapat memanfaatkan, mengulang-ulangi tasbih-tasbih sampai tasbih keempat dah kita belajar. Okey, tasbih yang kelima, tasbih apa? Tasbih bersama dengan puji-pujian dan istighfar. Ni ada perbezaan lagi. Okey, contoh dia apa dia? Tasbih campur dengan puji-pujian, campur dengan istighfar. Kalau tadi tasbih campur puji-pujian, campur pengagungan. Ini dia masuk sekali kalimat istighfar dalam tu. Macam mana bacaan dia? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Rabbana wa bihamdika ni adalah istighfar. Ini adalah puji-pujian. Rabbana wa bihamdika. Kat mana tasbih? Ini tasbih. Kat mana istighfar? Allahumma ghfirli. Ni pun Nabi baca. Ini pun kita boleh baca bacaan ini. Terutama ketika rukuk dan juga sujud. Nabi baca ni. Kita kan selalu baca subhanarabbiyal azimi je wa bihamdi. Itu je kita baca. Kan? Lepas ni kita tukarlah. Ada masa kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kat rukuk baca, kat sujud baca. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan dengan memuji Engkau ya Allah, ampunilah kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Nabi baca ni ketika rukuk dan sujud. Okey. Tapi kalau nak baca luar daripada rukuk dan sujud, boleh. Tapi pada afdal ketika rukuk dan sujud. Okey. Kemudian tasbih yang keenam apa? Tasbih penutup majlis lah. Kita pun dah nak habis dah ni. Okey. Jelaslah dalam rahimani wa rahimakumullah. Ini tasbih kafaraah majlis kita ambil hujung sekali lah. Kan? Jadi apa yang kita dapat belajar dekat sini? So, perbanyakkanlah bertasbih. Tapi nak bertasbih yang macam mana? Tasbih yang bentuk macam mana? Kejap ya, saya tunjukkan tadi bentuk tasbih tu. Okey, nampak tak saya paparkan dekat sini secara kalau bentuk kecil macam ni? Nampak tak? Nampak. Okey. So kalau nak tasbih, boleh ambil tasbih yang pendek sekali, subhanallah ya. Tak ada lebih pendek lah. Ada tak lebih pendek? Tak ada dah yang ni bentuk yang pertama. Subhanallah. Bentuk yang kedua macam mana? Bentuk yang kedua adalah subhanallah wa bihamdihi. Sekadar tu saja. Bentuk ketiga pula macam mana? Dan yang ketiga adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bentuk yang keempat, tasbih juwairiyah. Okey, tasbih yang keenam, yang kelima, tasbih bersama dengan istighfar. Dan yang terakhir sekali, barulah kita masuk kepada tasbih penghapus dosa, kafaratul majlis. Inilah teladan yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Allah Daud yang beliau selalu bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Justru itu bermulalah hari ini kita usaha minta dengan rahmat dan izin Allah, minta hidayah dan taufik Allah untuk kita meniru Nabi Allah Daud yang suka bertasbih. Jadi pilihlah mana-mana baca tasbih yang tuan-tuan dan puan nak amalkan. Dalam bab zikir, lagi banyak, lagi baik. Apa-apa pun ikut kepada kemampuan. Okey, jadi kita akan berhenti dengan kadar ini. Okey, tapi sebelum tu, ada apa-apa pertanyaan? Persoalan. Jadi ini adalah episod akhirnya kisah Nabi Allah Daud. Minggu depan kita nak masuk kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita nak menjejaki Rasul yang ketiga, Nabi Allah Sulaiman.
Okay. Sebelum kita menutupi pengajian kita pada malam ini dengan membaca tasbih penghapus dosa, ada apa-apa soalan tuan-tuan? Ada apa-apa nak tambah? Kita tengok dekat ruang chat ni ada tak mana-mana soalan. Okey. Kalau mana-mana nota, kalau nak dapat nota boleh ambil dekat ruangan link dekat ruangan chat kalau kita ikut dalam Zoom, ataupun boleh tengok dekat ruangan komen ya di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Okey, so saya izinkan untuk diedarkan nota-nota tersebut untuk manfaat umat. Sebab kelas ini berjalan, Akademi Tadabbur ni semua adalah hasil infak tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Jadi manfaatkan. Tuan-tuan infak dapat pahala, dapat belajar, kan, dapat kefahaman, maka buat lagi pahala banyak dengan kita mengajak orang lain ikut. Lepas tu edarkanlah mana-mana maklumat yang mampu kita edar. Okey. Ada soalan kah? Dekat FB ada tak, Kak? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah. Itu solat sekali. Apa tasbih kafarah dia? Sebelum tu kita kena tahu kenapa Nabi baca tasbih kafarah ni. Okey, asal usul ceritanya kata Abu Barzah, Barzah nama dia, radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW masa penghujung majlis, Nabi berdiri, lepas tu Nabi pun membacalah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ni tasbih ni lagi dahsyat ni kan. Dan ada tasbih apa ni tasbih, ni puji-pujian, ni kalimah tahlil, ini istighfar, ini taubat. Panjang kan Nabi baca. Lepas Nabi baca ni, ada orang lelaki bertanya kat dia, "Ya Rasulullah, engkau baca bacaan tadi kan? Aku belum pernah dengar lah." Dia kata, "Engkau tak pernah sebut pun sebelum ni?" Maka Nabi SAW pun menyebut, okey lelaki tu dia tak pernah dengar Nabi baca. Okey, hari tu baru dia dengar. Lalu Nabi sebut, kenapa Nabi baca? Nabi kata, kafaratun. Ni orang panggil tasbih kafarah. Kafarah tu, Nabi kata tasbih tadi merupakan kafarah, penebus dosa, lima yakunu fil majlisi, atas apa yang terjadi di majlis tersebut. Ada sahih riwayat Abu Daud. Maksudnya, tasbih kafarah ni maksudnya tasbih penghapus dosa. Ialah mana tahu waktu kita sembang-sembang dalam satu majlis, betul tak? Kita tengah torang ke, kita cakap benda yang kotor ke. Betul, kadang-kadang kita menyembang ni, satu majlis ni kadang-kadang buat dunianya banyak, betul tak? Takut kita cerita pasal orang ke apa ke, maka kita dah buat dosa. Jadi untuk pastikan kita tidak berdosa, tidak meninggalkan dosa dalam majlis tersebut, semoga Allah mengampunkan dosa kita, tu yang dibaca tasbih tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. So kalau kita dah baca, maka apa? Tamatlah pengisian kita pada malam ini. Alhamdulillah, hampir 1 jam kita bersiaran di atas talian Zoom dan juga FB page Malaysian Tadabbur Academy. Okey, ada apa-apa nak tambah ke? Tuan-tuan dan puan-puan rahimani rahimakumullah. Jelas ke maklumat-maklumat yang saya sampaikan? Ada di mana-mana yang saya perlu buat pengulangan? Kalau ada saya sampaikan kesalahan, tolong dibuat teguran ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat. Jadi jangan rasa malulah untuk tegur saya. Saya sangat mengalu-alukan sebarang teguran kerana kita manusia biasa yang selalu terdedah dengan kekurangan dan kesilapan. Kalau tiada apa-apa, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Juga barakallahu fikum, hayakumullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.